Baik, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara fokus beberapa inisiatif diambil bagi memastikan kualiti pendidik prasekolah. Perinciannya kita langsung bersama rakan penyampai Bumawin. Silakan Buma. Baik dia, terima kasih. Beberapa inisiatif telah diambil oleh pelbagai agensi pelaksana bagi memastikan kualiti pendidik prasekolah di Sarawak. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Masyarakat, Dato' Rozay Yunus berkata, antara inisiatif itu termasuk mengadakan program pembangunan profesional dan peningkatan kemahiran secara berterusan. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan mereka untuk membantu dan membimbing kanak-kanak prasekolah dengan lebih baik. Bagi tahun ini, sebanyak 9 kursus telah dianjurkan dan melibatkan 800 warga pendidik. Beliau berkata kementerian dan pelbagai agensi akan meneruskan latihan dan kursus berkaitan tahun depan. Datuk Rossi berkata demikian ketika menjawab soalan yang dikemukakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Satok, Datuk Ibrahim Baki. Sarawak sedang dalam proses menyediakan peruntukan undang-undang yang diperlukan dan peraturan lain yang perlu untuk mengambil alih kawalan Pelabuhan Bintulu. Timbalan Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Pelabuhan, Datuk Majarenggi berkata, ini adalah sejajar dengan proses Kerajaan Persekutuan untuk memansuhkan akta yang terlibat termasuk pengisytiharan kawasan di daerah Bintulu sebagai Akta Pelabuhan Persekutuan 1979. Menjawab soalan yang dibangkitkan Ahli Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Ming, Timbalan Menteri di Persidangan Dewan Undangan Negeri Dun di Kuching hari ini, mendedahkan keseluruhan proses itu dijangka siap menjelang Julai tahun depan. Menjawab soalan tambahan, Datuk Majang berkata penyerahan Lembaga Pelabuhan Bintulu melibatkan pertukaran pentadbiran daripada Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri. Beliau bagaimanapun berkata peralihan itu tidak akan mengganggu operasi pelabuhan. Menurutnya, di bawah Kerajaan Negeri, Pelabuhan Bintulu akan memainkan peranan penting dalam memudahkan pembangunan ekonomi Sarawak, termasuk industri minyak dan gas, penangkapan, penggunaan dan penyimpanan karbon CCUS serta pengeluaran hidrogen dan biofuel. Pengukuran lot individu ke atas sebahagian daripada kawasan Kabo di Seratuk iaitu seluas 655 hektar melibatkan sebanyak 450 lot telah siap pada Januari lepas. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Dato' Len Talib Saleh berkata daripada jumlah berkenaan, 90 lot telah dikeluarkan dengan surat hak milik tanah. Manakala baki sebanyak 360 lot dalam proses untuk dikeluarkan dengan surat hak milik tanah. Beliau menambah baki 377 hektar lagi masih belum dapat diukur memandangkan para penuntut tanah masih dalam penentuan dan penandaan sempadan lot individu masing-masing di lapangan. Sesi dialog bersama penuntut tanah terlibat dijadual akan diadakan pada bulan depan. Ia bagi mengesahkan kesediaan mereka sebelum pengukuran dapat diteruskan ke atas baki kawasan berkenaan. Kawasan Kabo yang merujuk kepada kawasan Sungai Krian dan Sungai Kabo telah diwartakan sebagai Reserve Komunal Bumi Putera Pertanian di bawah Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak berkeluasan kira-kira 1,032 hektar. Datuk Len menyatakan demikian di Persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak ketika menjawab pertanyaan kepada Ahli Dewan Undangan Negeri Krian, Friday Belit. Kerajaan Sarawak bercadang untuk menyediakan 2,478 unit rumah mampu milik di seluruh Sarawak di bawah RMK12. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri, Datuk Michael Tiang Minti berkata, kementerian pada masa ini mengamalkan dasar perumahan mampu milik negara bagi pelaksanaan pembangunan rumah kos rendah di Sarawak. Datuk Michael Tiang yang juga adun pelawan berkata ia akan menghadkan harga rumah mampu milik antara RM100,000 hingga RM300,000. Beliau juga menarik perhatian bahawa Kerajaan Sarawak dengan kerjasama Jabatan Perumahan Negara turut menyediakan program perumahan kos rendah dikenali sebagai program perumahan rakyat menawarkan rumah kos rendah pada harga RM50,400 hingga RM59,220. Selain itu, Kerajaan Sarawak membenarkan skim rumah mampu milik oleh sektor swasta dan keperluan bagi keseluruhan perancangan pembangunan perumahan seperti yang dikenakan oleh Lembaga Perancang Negeri SPA melalui penyampaian Spektra Light, Spektra Medium, Putra dan Seri Pertiwi yang turut dilaksanakan. Beliau menjawab soalan adun report Datuk Seri Huang Tiong Si pada sesi soal jawab pada Mesyuarat Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak hari ini. Sementara itu, bagi membantu golongan
berpendapatan rendah memiliki rumah, Kerajaan Sarawak sejak 2021 telah memperkenalkan skim deposit perumahan dan bantuan bayaran balik HDRAS. Beliau berkata pada masa ini Perbadanan Pembangunan Perumahan HDC sedang dalam proses pembinaan 30 unit skim penempatan semula di skim pembesaran Kampung Susur Jambu Sarike. DUN Sarawak pada mesyuarat semalam telah meluluskan usul untuk membenarkan pengeluaran dana daripada kumpulan wang disatukan bagi tujuan peruntukan kepada Dana Kekayaan Berdaulat Masa Depan Sarawak SSWF. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Uga Embas semasa membentangkan usul itu berkata memandangkan lembaga SSWF akan mula beroperasi 1 Januari tahun depan adalah wajar kuasa diberikan untuk pengeluaran dana daripada kumpulan wang disatukan negeri untuk diagihkan kepada SSWF bagi tempoh 20 tahun. Pengeluaran dana tersebut melibatkan sehingga 8 bilion ringgit untuk tahun depan dan sehingga 300 juta ringgit setiap tahun dari tahun 2025 hingga 2028. Selain itu, pengeluaran sehingga 550 juta ringgit setahun dari 2029 hingga 2023 dan sehingga 650 juta ringgit dari tahun 2034 hingga 2043. Perkara 33-1-C Perlembagaan Negeri Sarawak memperuntukkan bahawa tiada wang boleh dikeluarkan daripada kumpulan wang disatukan melainkan jika ia dibenarkan untuk dikeluarkan melalui resolusi yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri bagi tujuan pelaburan. Usul tersebut disokong Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Undang-Undang Perjanjian Malaysia 1963 dan Perhubungan Negeri Persekutuan Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali. Dewan Undangan Negeri Sarawak semalam sebulat suara memilih setiausaha politik kepada Premier Sarawak Michael Mujalihan sebagai Senator Dewan Negara yang baharu. Michael, 61 tahun, dipilih bagi menggantikan Datuk Dr. Nuing Jeluing yang akan tamat tempoh perkhidmatannya sebagai Senator pada 10 Disember 2023. Pencalonan Michael yang berasal dari Belaga dicadangkan oleh Timbalan Premier Datuk Amar Douglas Uga Embas dan disokong oleh Timbalan Premier Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan. Michael ketika ditemui menzahirkan rasa gembira atas pemilihan tersebut dan berterima kasih kepada Kerajaan Sarawak khasnya Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan Gabungan Parti Sarawak GPS. Susulan pelantikan itu, beliau berazam untuk bekerja keras atas peluang dan kepercayaan yang diberikan. Jelas beliau penduduk Belaga turut gembira kerana individu yang berasal dari kawasan itu dilantik sebagai senator. This is my 7 years as a Polsec, and then now I'm being appointed as a senator. So like what Dato' Amar said just now, is a bit through experience also. So I've been working in the party for long and in the State Supreme Council also quite long. So thank you to the party, and especially the President, Timbalan President and all the GPS as a whole. Michael yang merupakan ahli majlis tertinggi Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB memegang jawatan sebagai setiausaha politik kepada Premier Sarawak sejak 2016. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Baik, kita kembali bersama Dia di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Dia, silakan. Baik, terima kasih Buma langsung dari Sarawak.